Kepala otak kau. Tu lembut tu. Lembut sangat tu. Dia kalau kasar dia lain macam macam tu. Patah meja aku smackdown kau tu. Kau nak menghayati, kau tak tahu ke berlambak benda lain kau boleh hayati. Al-Quran ada, hadis Nabi ada. Ustaz ni apalah. Semua ustaz ingat semua orang ustaz ke? Kita orang jiwa seni. Come on baby. Kau ingat sahabat Nabi tak ada seni ke? Tapi tuan-tuan, kita ada batasan kita. Ada cara berhibur, bukan tak boleh. Tapi tak, dia kata apa? Kita bukan nak ikut LGBT, kita nak menghayati. Sendiri kata, pergi ramai-ramai, ajak lagi. Nabi kata pada dalam hadis, fatuba liman kana miftahan lil khairi wa mighlaqan lisyarri. Beruntunglah orang yang menjadi pembuka kepada kebaikan dan penutup kepada maksiat. Wa wailun liman kana miftahan lisyarri wa mighlaqan lil khair. Dan celakalah bagi mereka yang menjadi pembuka kepada maksiat dan penutup kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'nak bima 'allamtanahu fadruhu ilayna inda hajatina ilayh wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril ilmi wa ahsin akhlaqana binuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid ini. Yang anda hormati tuan moderator kita pada malam ni, Ustaz Abu Jihad. Nama dia ni ganas, nama dia. Nama yang susah nak lepas dekat mana-mana airport dunia sebab ada unsur-unsur teroris, Abu Jihad. Dan yang ana sayangi, jiran ana, sahabat ana, abang ana, lagi apa? Geng kita. Satu hotel dekat haji baru-baru ni, Abai Jam Medicine. Siapa tak kenal memang hawau lah ceritanya. Okey. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk yang sebenarnya berat. Tapi kita dah berada di akhir zaman ni, biasa tak nak berat-berat sangat, santai-santai je. Apa yang Ustaz Abu Jihad tanyakan tadi, apakah erti kemerdekaan dalam jiwa seorang Muslim? Kita jangan ambil hal orang kafir lah. Lakum dinukum waliyadin. Kau, aku. Kita orang Islam nak tahu macam mana jiwa kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi anak puas fikir, apa benda jawapannya? Sebab anak tak erti sangat bab benda ni tuan-tuan. Bab falsafah ni aku tak erti sangat. Lalu anak pun buka sirah, terjumpa satu dialog antara panglima tentera Islam bernama Sayyiduna Rabi'i bin Amir dengan Rostum, panglima perang Parsi satu ketika dahulu. Jadi saya akan bacakan dialog ini, yang bila kita dengar dialog ini kita akan faham apakah makna kemerdekaan dalam jiwa seorang Islam. Dia kata dekat sini, ana bacakan dia punya apa nama tu, verb Arab dia dulu ya. Dia kata fadakhala Rabi bi farasi 'ala al-busti as-sujaj al-mumtaddah amamahu. Ketika tentera Islam sampai dekat Parsi ni, ini cerita zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Sayyiduna Rabi' bin Amir masuk menghadap bertemu dengan panglima perang Parsi yang bernama Rustam ataupun Rostam. Dia ada sama ada bi dhammir ra atau bi fathir ra, Rastum atau Rustam. Jadi bila dia dah masuk dekat kata kemah panglima perang ni, dan kemah panglima perang Parsi ni tuan-tuan dipenuhi dengan perhiasan kemewahan dan sebagainya. Dia ada letak bahasa kita lah macam sofa-sofa macam ni. Rabi'i bin Amir masuk, dia pacak dia punya tombak dan duduk kat bawah. Dia tak duduk dekat sofa ke singgah sana ke yang lawa-lawa tu, dia tak duduk.
Lalu apa kata Rostam bila lihat panglima Islam ni duduk dekat bawah, dia kata apa? Mallazi dafa'aka lil julus 'ala al-ard? Kenapa tuan duduk dekat bawah, tak duduk dekat atas? Qala, apa kata Rabi'i bin Amir, panglima Islam ini, innana la nastahibbu an najlisa ala zinatikum. Kami orang-orang Islam tak suka duduk di atas perhiasan milik kamu. Nanti kalau kita duduk nanti, kau ingat kita ni kebulu kau punya harta benda. Kita tak kebulu, bagi kita orang duduk dekat tanah tu lagi bagus. Lalu apa kata panglima Parsi ni? Ma ja'a bikum, apa tujuan kau datang ke negaraku? Untuk apa kau datang dekat Parsi? Tengok jawapan Rabi'i bin Amir. Laqad ibta'athana Allahu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengeluarkan kami, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, supaya kami ini mengeluarkan manusia daripada penyembahan sesama manusia kepada penyembahan Allah Tuhan yang esa. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan untuk kami mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil dunya wal akhirah, dan supaya kami mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan juga hari akhirat. 3 poin yang disebut dekat sini. Dia kata apa? Kami datang kepada kamu, yang pertama, untuk kami membebaskan manusia daripada penyembahan sesama makhluk, sesama manusia, kepada penyembahan Allah Tuhan yang esa. Maksudnya apa? Merdekakan diri kita daripada menjadi hamba kepada manusia ni. Orang-orang Parsi, tuan-tuan, penyembah Majusi, penyembah api. Di waktu yang sama mereka mengagung-agungkan, mendewa-dewakan raja-raja mereka, pemerintah-pemerintah mereka, orang-orang besar di kalangan mereka, sampai tahap jadi level penyembahan kepada mereka. Maka tujuan kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah Tuhan yang esa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan tadi, wa min jawril adyan ila adil Islam, untuk kami mengeluarkan manusia daripada segala bentuk kezaliman agama-agama. Kita sedia maklum, zaman itu di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, 2 kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Rom, fahaman agama mereka majoriti ialah Kristian. Adapun Al-Furs, anda dah sebut tadi, agama mereka Majusi. Dan agama mereka agama ciptaan manusia, senang bahasanya. Agama yang tidak ada maksud keadilan, tidak ada maksud kebajikan, tidak ada maksud yang baik. Ciptaan manusia. Tiada apa kau sembah apinya. Lepas tu kau sembah sama-sama korang. Lepas tu berlaku perkahwinan antara bapa dengan anak, antara adik-beradik. Lebih teruk pada LGBT. Lebih kurang LGBT lah juga nak bagi tahu. Jahanam sejahanam-jahanamnya. Maka apa yang agama kau ajar ni mengarut tak betul, untuk kami bawa kamu kepada keadilan Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tujuan kami datang, wa min dhiqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah, untuk mengeluarkan kamu daripada kesempitan dunia. Padahal Parsi masa itu kuasa besar dunia, hidup dengan penuh kemewahan pada zahirnya, tapi realitinya hidup dalam keadaan penuh dengan keserabutan, tidak ada ketenangan. Berbeza dengan sahabat Nabi, walaupun duduk dekat atas tanah, duduk dekat bawah, tapi hati mereka bebas, hati mereka luas, jiwa mereka besar. Wa min ajli an nukhrijakum min dhiqid dunya, daripada kesempitan dunia, ila sa'ati dunya wal akhirah, kepada keluasan dunia dan hari akhirat. Qal faman qabila minna dhalika qabilna minhu, kata Rabi'i bin Amir, sesiapa yang terima apa yang kami bawa ini, kami akan terima daripada mereka. Wa illam yaqbal qabilna minhu al-jizyah. Maknanya apa? Kalau engkau masuk Islam, settle. Tapi kalau engkau tak nak masuk Islam, engkau ada satu lagi pilihan. Apa dia? Bayar jizyah. Jizyah ni cukai yang dikenakan kepada orang kafir zimmi, ataupun kafir muahad, ataupun kafir musta'man. Secara umumnya kafir zimmi. Kafir zimmi kafir apa? Kafir yang taat kepada arahan pemerintahan Islam.
Kalau korang tengok cerita ni, sekarang Rustum duduk dekat atas singgah sana, Rabi'i bin Amir dekat atas tanah ni. Dia sound, dia kata apa? Kalau kau masuk Islam, kau selamat. Tapi kalau kau tak nak masuk Islam, kau kena bayar jizyah. Macam. Hebat tak tuan-tuan? Hebat ke tak hebat? Kau orang tidur ke apa ni? Hebat ke tak hebat? Hebat! Dia boleh sound panglima tu. Padahal masa tu negara Islam hanya di Madinah Al-Munawwarah. Tapi dia boleh sound panglima, fa in qabilna minhu. Qabilna mink. Kalau kamu terima apa yang kami nak, kami akan terima kamu masuk Islam, selamat. Wa illa, kalau kau tak nak terima masuk Islam, fa alaikum bil jizyah. Korang kena bayar jizyah, bayar cukai kepada kami. Wa in rafad qabil, wa in rafad, dan kalau kamu enggan, Islam pun tak nak masuk, kita sedia maklum, kita tak boleh dia orang nak paksa masuk Islam, tak boleh, la ikraha fid din, tak boleh paksa. Kita bagi pilihan kedua, bayar jizyah. Wa in rafad, tapi kalau kamu tolak juga, Islam kamu tak nak masuk, jizyah pun tak nak bayar, kita tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga kecuali hatta qatalnak hatta nazfar bin nasri. Pilihan ketiga, kita berperang. Iman nasru wa iman syahadah. Sama ada Allah berikan kemenangan ataupun kami gugur syahid. Jadi apa kata Rustum? Rustum dengar, ya betul mamat ni kau. Brutal ni. Dia kata, qatamutuna qabla zalik. Kemungkinan korang akan mati dulu, kata Rustum. Apa kata Rabi' bin Amir? Wa'adana Allah azza wa jalla anna al-jannata liman mata minna ala zalika wa anna az-zafra liman baqiya minna. Allah berjanji kepada kami. Allah Ta'ala berjanji apa dia? Kalau kami hidup, kami diberikan kemenangan, dan kalau kami mati, kami diberikan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang dialog ni, ringkaskan cerita. Lalu apa kata Rustum? Beri kami tempoh waktu untuk kami bincang, sama-sama esko kami, kabinet kami nak bincang tentang tawaran yang kamu bagi. Apa jawapan Rabi' bin Amir? Kami beri peluang kepada kamu 3 hari. 3 hari kau nak bincang benda ni. Benda ni kau tahu, benda besar tahu. Kau nak kena masuk Islam, tak nak, kau kena bayar cukai, tak nak cukai, perang. 3 hari je. Orang dulu tuan-tuan, dia punya izzah dia punya karamah dia punya berani, dia punya hebat. Dengan musuh, tak bagi muka. 3 hari cukup. Jangan apa panjang, pening kepala. 3 hari cukup. Lalu mereka akhirnya buat keputusan apa dia? Keputusannya, kita perang. Itulah nak bagi tahu bagaimana kemerdekaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, yang mereka memahami dalam jiwa mereka dia, kita ni sebenarnya hamba Allah. Jangan kita peduli apa orang nak kata. La nakhafu fillahi laumata laimin. Orang nak kata biar pi ke dia. Yang penting, ana Abdullah, aku hamba Allah dan aku akan taat segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma bataghayna al izzata bighairi ma a'azzanallahu bihi azallana Allah. Kita merupakan satu kaum yang Allah muliakan kita dengan sebab Islam. Tetapi kalau kita cuba nak mulia selain daripada Islam, Allah akan hinakan kita. Itulah sebagai sedikit mukadimah kepada jawapan yang pertama, soalan pertama, tentang apakah erti kemerdekaan dalam jiwa seorang Islam. Apa dia? Kita menjadikan diri kita hamba kepada Allah, bukan hamba kepada dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Wallahu a'lam. Kita dah 66 tahun merdeka. Persoalannya, betul ke negara kita merdeka? Sebelum mana jawab, nak tanya tuan-tuan, betul ke kita merdeka? Betul ke tak betul? Jawablah. Jawab pun tak berani kan, tengok korang ni. Ini tahun 2023 tau. Ini bukan tahun Majapahit. Jawapannya, kita belum merdeka sepenuhnya. Setuju? Slow je. Apa barang nak smackdown tak sampai hati. Tuan-tuan tahu tak kenapa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah? Tahu tak kenapa? Tahu kan? Tak lain dan tak bukan kerana untuk menegakkan kerajaan Islam di Madinah. Itu tujuannya. Ketika di Makkah, 13 tahun Nabi berdakwah. 13 tahun diturunkan ayat-ayat Makkiyah tentang akidah, tentang akhlak, tentang ahwalu yaumil qiyamati, tentang
qasasul anbiya'i war rusul, dan tidak ada ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam. Kenapa? Kerana tuan-tuan, ketika di Makkah Nabi selama 13 tahun, Nabi tidak ada kuasa. Kuasa dipegang oleh geng-geng Quraisy. Maka Nabi tak ada kuasa. Turunlah apa jenis ayat pun, kalau engkau tak ada kuasa, engkau takkan boleh buat apa. Maka Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah pada tahun 13 kenabian Nabi, dan tinggal di Madinah lebih kurang selama 10 tahun. Dan dalam tempoh 10 tahun itulah Rasulullah SAW memerdekakan bukan sekadar Madinah, bahkan Makkah Al-Mukarramah dalam peristiwa Fathu Makkah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, merdekakan min ibadatil awthan ila ibadatillahil wahidil qahhar, daripada penyembahan berhala kepada penyembahan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tuan-tuan semua, itulah realiti sebenarnya. Merdeka yang kita duk laung, sebenarnya bagi saya lah secara peribadi, tak minat nak sebut merdeka. Aku tak minat, sebab aku rasa tak merdeka. Kita sekadar merdeka ginilah, tapi jauh di sudut hati, kita ni kan semua hamba Allah. Tak kira apa status kau, latar belakang sekalipun, orang kampung, orang yang berjawatan, YB, MB, Perdana Menteri, Raja, Salatin, Sultan, selagi mana kehidupan kita ni daripada A sampai Z tak ikut semua yang Allah Ta'ala suruh, mana engkau belum merdeka lagi, mana engkau masih terikat lagi dengan barasin-barasin, belenggu-belenggu yang tak sepatutnya mengikat engkau. Kan? Kita ni tuan-tuan, yang macam saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW bila masuk ke dalam kota Makkah, Nabi kata apa? Ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan terhapusnya kebatilan, sesungguhnya kebatilan pasti akan dihapuskan. Maka Rasulullah SAW menaluki kota Makkah, dipanggil sebagai Fathu Makkah. Daripada Fathu Makkah, memerdekakan Makkah daripada segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada menyembah Allah Tuhan yang Esa. Dan daripada situlah bermulanya Al-Futuhatul Islamiyatu, pembukaan negara Islam satu demi satu, satu demi satu. Sebab tu kalau kita baca sejarah Islam ni, dia tidak ada istilah merdekakan negara tu, merdekakan negara ni, merdekakan, tak ada. Yang dia ada apa? Al-Futuhatul Islamiyah, pembukaan Islam, pembukaan Islam, kemenangan Islam, kemenangan Islam, negara demi negara, negara demi negara. Dan ini kita lihat dalam sejarah yang luas terbentang di hadapan kita, bagaimana kehebatan umat Islam satu ketika dahulu memerdekakan, membebaskan negara-negara ini daripada fahaman jahiliah kepada fahaman Islam yang sebenar. Tuan-tuan semua, ada orang kata, maknanya apa Ustaz? Kita nak kena kembali pada Islam. Macam nak kembali kepada Islam ni, ada orang kata kembali kepada Islam kita akan mundur. Kau kata mundur, aku sepak muka kau tak pasal sekarang. Tu sebagai smackdown tu. Kalau ada orang kata kembali kepada Islam ni mundur, saya nak tanya, apa maksud mundur kau tu? Adakah ketika mundur yang kau maksudkan ketika kerajaan Islam Osmaniyah Turki menguasai satu kawasan yang besar, mempunyai hubungan yang kuat dengan negara tanah Melayu satu ketika dahulu, Osmaniyah yang cukup digeruni oleh tentera-tentera Eropah dan sebagainya, adakah itu maksudnya mundur? Adakah maksud kau mundur kalau kita kembali kepada Islam? Kalau kita balik lagi ke belakang, di zaman kerajaan Islam yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang Nabi mengatakan la tuftahanna al-Qustantiniyatu fala ni'mal amiru zakal amiru wa la ni'mal jaishu zakal jaish, akan dikuasai kota Konstantinopel. Yang akan menawan kota tersebut sebaik-baik ketua dan tenteranya sebaik-baik tentera. Adakah itu yang kau maksudkan sebagai mundur? Apabila Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menawan kota Konstantinia, kebenaran sabda Rasulullah SAW terbukti selepas 800 tahun kemudian.
Adakah dengan maksud kau bila kembali kepada Islam mundur, kau nak balik ke belakang? Kau tengok apabila kerajaan Islam di zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengembalikan Masjid Al-Aqsa yang dirampas oleh Salibiyin di Palestin, adakah itu dimaksudkan mundur? Kita kembali ke belakang lagi. Apa maksud mundur yang kau kata ni? Maksud apa mundur? Adakah ketika kerajaan Islam Mamalik yang diketuai oleh Sultan Saifuddin Qutuz menewaskan tentera Mongol buat kali pertama dalam sejarah dalam peperangan Ain Jalut yang berlaku di dalam bulan Ramadan, adakah itu dimaksud dengan mundur? Adakah dengan maksud mundur apabila kau balik ke belakang, apabila tentera Islam yang diketuai oleh Tariq bin Ziyad selama 12,000 tentera berjaya mengalahkan tentera yang diketuai oleh Panglima Tentera Kristian, menentang antara tentera Islam 12,000 menentang 200,000 yang diketuai oleh seorang raja bernama Ladrik dan dikalahkan oleh tentera Islam oleh Tariq bin Ziyad yang sama 12,000. Adakah itu maksud mundur? Adakah mundur apabila tentera Islam di zaman kerajaan Islam Bani Umayyah berjaya menguasai Andalus, Spain selama lebih 600 tahun? Adakah itu maksud mundur? Adakah mundur bila kita kembali kepada Islam? Kita melihat bagaimana keadilan yang tak pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Adakah itu mundur? Adakah mundur kau nak kata di zaman pemerintahan Al-Khulafa'ul Arba'ah, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, memenuhi penuh keadilan? Adakah kau berani kata kembali kepada Islam merupakan kemunduran apabila Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1400 tahun yang lampau, dan Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lampau tetap relevan ila yaumina hadza, sehingga saat hari ini Al-Quran tetap relevan. Berani kau kata mundur? Berani? Tahu tak apa? Jadi jangan buat main. Jangan buat main dengan Islam. Tuan-tuan semua, bagi saya sebenarnya kita tidak merdeka lagi. Kita sekadar merdeka, mercun, sekadar itu je. Tapi realitinya ni, laluan highway federal ni, kau tengok belah kiri kilang arak ada babi cik. Heineken dengan apa tu? Apa barang orang orang PJ tak tahu. Kau masuk Shah Alam, kau tengok kasbah besar bapak, merdeka namanya tu. Merdeka namanya tu. Tak, kita tak merdeka lagi tuan-tuan. Sebenarnya kita tidak merdeka. Merdeka sebenarnya apabila kita berjaya mengikut segala arahan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala bila kita mati besok, Allah mengizinkan kaki kita meniti atas titian sirat al-mustaqim dan seterusnya memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Zalikal fawzul azim, itulah kemerdekaan yang paling besar. Wallahu alam. Okeylah, anda tak suka sangat soalan-soalan yang berlapik-lapik ni. Cakap tu terang ajalah. Artis LGBT. Macam tu. Clear. Ya. Jadi inilah masalah kita pada hari ini tuan-tuan. Kita ni macam Abang Jan sebutkan, kita ni bila-bila boleh mati tau. Bila-bila boleh mati. Dan kita tak tahu kematian tu datang macam mana. Sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab dan ada rasa dosa pahala, diorang ada kuasa, sepatut dia tak benarkan artis luar yang bawa perangai mengarut macam setan ni masuk ke negara ni, tahu tak? Ramai pula tu dialu-alukan welcome Coldplay. Nak datang kumpulan tu nak datang nanti. Lepas tu yang terbaru ni, apa nama awet tu, Paris Hilton nak datang juga. Kau gila apa kau ni? Tu tunjuk merdeka lah tu, merdeka. Aku geram tadi kan. Kau KL ni payah sikit macam cakap. Jadi tuan-tuan semua, dia kata apa? Kita bukan nak ikut LGBT tu, kita nak ikut, kita nak join, kita nak apa kata, nak menghayati seni kata. Kepala otak kau tu lembut sangat tu. Dia kalau kasar dia lain macam macam tu, patah meja aku smack down kau tu. Kau nak menghayati, kau tak tahu ke berlambak benda lain kau boleh hayati? Al-Quran ada, hadis Nabi ada. Ustaz ni apalah
Semua ustaz ingat semua orang ustaz ke? Kita orang jiwa seni. Come on baby. Kau ingat sahabat Nabi tak ada seni apa? Aku pun berdarah seni, tahu tak? Adik-adik aku 8 orang. Aku punya sepupu artis Farihin Abdul Fattah tu. Apa yang bukan tak kenal. Semua geng-geng rockers belaka. Tapi tuan-tuan, kita ada batasan kita. Ada cara berhibur, bukan tak boleh. Tapi tak, dia kata apa? Kita bukan nak ikut LGBT, kita nak menghayati. Sendiri kata, pergi ramai-ramai, ajak lagi. Nabi kata pada dalam hadis, fatuba liman kana miftahan lil khairi wa mighlaqan lisyarri. Beruntunglah orang yang menjadi pembuka kepada kebaikan dan penutup kepada maksiat. Wa wailun liman kana miftahan lisyarri wa mighlaqan lil khair. Dan celakalah bagi mereka yang menjadi pembuka kepada maksiat dan penutup kepada kebaikan. Hari ini tuan-tuan semua, kita sebut merdeka. Tuan-tuan sedar tak sedar, kami asatizah ni nak bercakap, nak berceramah, nak berforum, kadang-kadang fikir berkali-kali, silap cakap, kena ambil tindakan. Silap cakap, kena tarik tauliah. Silap cakap, merdeka apa benda namanya tu? Sedangkan ana muslim wa ana ahqqu an atakallama an dini. Aku seorang Islam dan aku berhak bercakap tentang agama aku. Wa ana ahqqu an udafi an dini. Aku berhak pertahankan agama aku. Tiba-tiba pada hari ini cakap lebih, kau kena tangkap, kau kena tahan, kau tak. Apa benda cerita ni? Merdeka sangat kau. Bukan nak marah, tapi lebih kurang macam tu. Itu realiti ni tuan-tuan. Jadi kami ni nak tak nak, saya pegang apa yang Nabi kata, kulil haqqa walau kana murran. Cakap kebenaran walaupun pahit sekalipun. Wala takhafu laumata laim. Dan jangan kau peduli apa orang nak kata, apa orang nak report. Ar-Razzaqu Allah. Yang bagi rezeki Allah. Apa Nabi kata dalam hadis? Man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillahi wakalahu Allahu ila nas. Barang siapa yang mencari keredaan manusia menyebabkan Allah murka kepada dia, Allah jadikan dia hamba kepada manusia. Kau akan terhege-hege merempak-rempak dengan manusia, nak Allah hinakan kau. Na'udzubillah min zalik. Sebalik Nabi kata apa? Wa man iltamasa ridallah bi sakhatin nasi kafahu Allahu ma'unatan nas. Barang siapa yang mencari keredaan Allah menyebabkan orang benci ke dia, kafahullahu ma'unatan nas. Allah akan cukupkan segala-galanya bagi engkau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan semua, untuk akhir penggulungan daripada saya. Tadi jawab soalan tadi tu, soalan artis tu, penggulungan. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Allah berfirman, wahai orang beriman, masuklah Islam dalam keadaan sempurna. Sempurna. Ibadatnya, munakahat, nikah kahwinnya, muamalat jual belinya, jinayahnya, hukum hakam Islam, perundangan Islam, politik Islam, kafatan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tertinggi dan sempurna. Kalau Nabi SAW ajar kepada para sahabat benda paling kecil, doa masuk jamban. Masuk jamban je pun. Tapi ada doa. Apa doa masuk jamban? Allahumma janibna syaitan. Itu doa projek. Apa barang kau? Itu doa projek. Oi, Allahumma janibna syaitan. Angguk confident tu aku tak tahan tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa masuk jamban. Jamban je pun kau nak berak. Lepas tu keluar berak, kau tahu diajar doa. Ghufranak. Alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Benda tu tak ada benda pun, tapi Nabi ajar. Kau bayang kan, benda tak apa benda tu Islam ajar, apatah lagi bab pemerintahan, takkan Islam tak ajar? Inilah masalah kita pada hari ini. Apabila kita ni afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Kau ambil separuh, kau rasa yang ni okey, yang ni okey, kau ambil. Yang kau rasa tak berkenan, yang tak berkenan dengan nafsu kau tinggalkan. Maka tak betul cara kita. Selagi mana itulah perangai kita. Kau launglah berapa kali merdeka pun, kita tetap tak merdeka. Allah kata apa? Udkhulu fi silmi kafatan. Masuk Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan sekali-kali kamu ikut jejak langkah syaitan. Setan ajar. Ini jangan ikut Islam. Jadi jangan ikut Islam. Jadi jangan. Itu semua jejak langkah syaitan belaka. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan semua, kita tidak ada pilihan kecuali al-aud ila al-Islam, kembali pada Islam,
baiki diri saya sendiri, kita sendiri, keluarga kita, masyarakat sekeliling. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak meninggal dunia dan saya meninggal dunia, tak ada terfikir hati kita nak lihat negara kita ni negara yang begitu mentaati Allah Subhanahu wa taala daripada A sampai Z. Tak ada rasa ke? Kan? Anna ni sampai kadang berangan, aku tak nak masuk jadi YB ke, tak ada, aku nak jadi MB terus. Kan? Berangan apa, bila aku ada kuasa, aku nak tutup kilang Kasbek tu. Itu kuasa tu penting. Itu kuasa tu penting. Sebab negeri-negeri yang ada kuasa ni boleh tutup pusat perjudian, tempat maksiat sebab ada kuasa. Maka doalah supaya Islam kembali berkuasa dan kita akan menjadi hamba yang mentaati Allah dengan kita menutup segala tempat-tempat maksiat insya-Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.